Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan terkini berkait dengan penemuan 170 juta ringgit dan juga jongkong emas dan juga barangan kemas yang melibatkan atau terkait dengan Ismail Sabri Yaakob. Disahkan oleh SPRM bahwa esok adalah hari di mana Ismail Sabri Yaakob akan dipanggil kali kedua menghadap SPRM. Jadi ada netizen kata, ini penentuan nasib Ismail Sabri Yaakob. Dan adakah Ismail Sabri Yaakob akan menerima nasib yang malang, yaitu direman oleh SPRM? Kerana ada kebiasaannya, apabila seseorang itu mahu diambil keterangan dan dia bukan sekadar saksi tetapi sudah jadi suspek, ianya akan melibatkan tahanan reman. Jadi apakah Ismail Sabri Yaakob akan ditahan reman esok? Kita tunggu sajalah. Tapi sebelum saya teruskan, izinkan saya berkongsi dengan Anda semua satu produk minyak wangi yang baik di pasaran di Shopee sekarang. Kami mendapatkan harga yang termurah untuk Anda semua. Jadi Anda klik dalam butang di sebelah ini, ada satu bag, kamu tekan itu dan kamu akan dapat harga diskaun yang sangat murah, sangat sesuai digunakan sepanjang bulan Ramadan dan persediaan untuk Syawal nanti. Jangan terlambat kerana ianya akan tamat pada bila-bila masa, harganya runtuh sekarang ini. Tolong bantu saya untuk membeli barangan ini. Baik, Ismail Sabri disahkan akan hadir esok ke SPRM. Itu pengesahan azam baki. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan hadir ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada hari esok, iaitu pada hari Rabu. Beliau akan hadir untuk direkod keterangan kali kedua berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung isu keluarga Malaysia membabitkan dana pengiklanan dan promosi agenda kerajaan bernilai 700 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ahli Parlimen Berak itu dijangka hadir pada jam 10.30 pagi. SPRM akan merakam keterangan beliau esok bagi meneruskan siasatan, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Selasa. Pada Isnin, menerusi sidang akbar, Azam dilaporkan berkata, bekas pemimpin itu merupakan suspek bagi siasatan kes berkenan dan bukan lagi sebagai saksi. SPRM telah merakam keterangan 31 saksi dalam kes terbabit selepas menerima aduan pada awal tahun lepas. Pada 10 Februari lepas, Ismail Sabri telah menghantar kepada maklumat pengisytiharan harta sebelum keterangannya direkodkan pada 19 Februari lepas. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM dilapor telah menyita wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa, antaranya baht, rial, pound sterling, won, euro, Swiss franc dan yuan, serta 16 kilogram jongkong emas yang dianggarkan bernilai kira-kira 7 juta ringgit. Saudara, banyak netizen yang memberikan komen. Kata mereka, harap-harapnya nanti kebenaran akan terdedah sepenuhnya. Siapakah pemilik wang itu? Apakah tujuan wang itu dikumpul begitu banyak? Dan bagaimana hanya dalam 16 bulan saja menjadi pegawai Ismail Sabri Yaakob, pegawai itu mempunyai uang lebih 100 juta ringgit, 170 juta ringgit di dalam rumah. Itu yang menjadi persoalan. Macam mana dia boleh dapat uang segitu banyak dengan cepat? Kalau itu diambil daripada promosi, agenda promosi, dana pengiklanan dan promosi agenda kerajaan bernilai 700 juta ringgit, bermaksud bayangkan berapa nilai uang yang hilang. Sepatutnya 700 juta ringgit dana digunakan untuk agenda promosi tersebut. Tetapi bayangkan berapa banyak ketirisan yang berlaku. Hampir 200 juta ringgit. Bermakna
Yang selebihnya tak tahulah apa jadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi, pendedahan ada kaitan dengan wartawan yang telah ditangkap oleh SPRM, yaitu seorang wartawan daripada sebuah portal berita. Hari ini sekali lagi SPRM mengesahkan bahwa SPRM sedang menyiasat terhadap kartel baru Pakistan. Wah, ini memang hebat lah kan. Kalau kita tengok banyak sekali, ramai sekali warga Pakistan yang bekerja maupun berniaga di negeri-negeri tertentu. Ini menarik perhatian netizen. Macam mana begitu ramainya orang Pakistan boleh masuk bekerja berniaga di negeri-negeri tertentu. Ada yang menganggap mungkin kartel sebenar wujud. Rupa-rupanya apa yang dinyatakan itu mempunyai asas niam. SPRM hari ini mengesahkan mereka turut menyiasat kartel pemerdagangan migran yang baru-baru ini didedahkan oleh wartawan Malaysia kini Binantan Kumar yang minggu lalu ditahan atas dakwaan rasuah. Wah, cerita yang lebih hebat. Tapi sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan lebih penting izinkan saya untuk berkongsi dengan Anda semua satu produk minyak wangi yang terbukti baik menurut testimoni daripada orang-orang yang lain. Mereka kata minyak wangi itu sesuai dengan lelaki yang berusia 30 hingga ke atas dan paling bagus adalah lelaki yang sudah berkahwin, lelaki yang berusia 40 tahun ke atas. Dianya minyak wangi halal dan sesuai digunakan untuk umat Islam yang menjalani ibadah puasa. Harganya semula, sekarang harganya murah. Shopee jual murah, kami jual murah. Jadi tekan butang bag ini untuk mendapatkan harga yang paling murah sekarang. Beli cepat sebelum stok habis, boleh menjadi bekal untuk hari raya nanti. Oke, baiklah. Kita sambung lagi. Kata Azam Baki, saya dah cakap banyak kali kepada media. Kita SPRM juga telah pun, bukan kata sedang. Kita telah pun menyiasat beberapa isu berhubung kartel kemasukan pekerja-pekerja asing ke negara ini, kata Azam Baki pada sidang media. Azam Baki juga mengulas berkaitan dengan permintaan wartawan untuk mengemaskini siasatan terhadap wartawan itu yang ditahan pada Jumat kerana didakwa menerima rasuah daripada ejen yang berurusan dengan pekerja asing. Wartawan itu ditahan pada Jumat lalu kerana didakwa menerima rasuah RM20,000 daripada ejen yang berurusan dengan pekerja asing. Rasuah itu didakwa sebagai pertukaran untuk tidak menerbitkan 2 artikel yang akan mendedahkan kartel itu. Nanta yang berkhidmat dengan Malaysia kini sejak 2018 telah menulis secara meluas mengenai sindiket immigration, termasuk yang melibatkan Jabatan Immigration. Baru-baru ini dia mendedahkan berita tentang kegiatan kartel warga Pakistan yang didakwa didalangi oleh bekas pegawai Jabatan Immigration yang kini bergelar Datuk. Sementara itu, bernama memetik Azam Baki sebagai berkata ketasiasatan kes rasuah itu akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut bagi membolehkan pihak berkenan membuat penilaian. Katanya, penahanan itu dibuat susulan pengadu mendakwa wartawan itu telah meminta sejumlah wang dan ia merupakan kesalahan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Dalam hal ini, bila permintaan wang telah dibuat, walaupun oleh seorang wartawan yang pada syak kita, permintaan itu adalah berkaitan sesuatu perkara, iaitu tidak menerbitkan suatu artikel. Dedi Syaki memaksa pengadu itu untuk membayar wang, maka satu kesalahan rasuah, dan kesalahan rasuah ini bukan hanya tertakluk kepada penjawat awam ataupun ahli politik sahaja, katanya. Ditanya adakah SPRM menyiasat sindiket kemasukan pekerja asing didedahkan wartawan itu, Azam Baki berkata SPRM telah memulakan siasatan kes itu.
Saya telah cakap banyak kali, kata Azam Baki kepada media, kita sedang menyiasat beberapa isu kartel kemasukan pekerja-pekerja asing negara ini. Jadi siasatan itu masih lagi diteruskan. Tetapi saya tegaskan kalau pada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk memaksa orang membayar wang, itu satu kesalahan, kata Azam Baki lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.